Sekali lah analisa pasaran tu dengan topik kita pada petang ini, iaitu kepercayaan dagangan semakan realiti. Seperti yang saya janjikan sebelum ni, selepas ini topik mulai minggu depan, kita akan sentuh banyak mengenai portfolio dagangan. Portfolio melihat dagangan ni sebagai satu pelaburan. Jadi mukadimah dia sebelum kita masuk ke topik kita adalah anda hendaklah ada satu yang belief yang kena lah dengan dagangan ni. Jadi kita akan lihat topik ni. Tapi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Syidih. Okey, nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran tumpuan hari ini, of course, kepada NFP. Jangan tanya saya, NFP naik, turun, US dollar kuat, lemah, gold buy, UJ, EJ nak masuk, saya tak tahu. News 50-50. Saya boleh katakan news bagus, US dollar naik ataupun turun, kita bincangkan tengok. Tapi saya tak trade news tu, saya tak tahu. Based on data-data yang ada, ia menjurus kepada NFP bacaan yang lebih positif daripada sebelumnya. Maksudnya lebih ramai orang cari kerja. Kita ada banyak, ini adalah kepada NFP malam ni. Sebabnya lebih banyak negeri-negeri dekat US tu dah berhenti bagi bantuan. Tak ada BPN dah, ICNA apa semua tu, ada negeri-negeri yang dah tak beri. Jadi itu menyebabkan lebih ramai orang akan mencari kerja. The thing is, sekiranya angka NFP ni naik, market menjangkakan sekitar 720 lebih ribu. Sekiranya angka tu naik tetapi tanpa kenaikan dekat average hourly earnings ni, market menjangkakan 0.3, saya nampak itu akan menyebabkan US dollar kuat sekejap, lepas tu lebih sideways, tak berterusan. Tetapi sebaliknya, sekiranya angka NFP ni naik dan average hourly earnings ni naik, itu boleh menyebabkan Fed akan mula dia dah bagi tahu sebelum ni, mesyuarat sebelum ni dia dah bagi tahu dia akan mengawalkan tempoh untuk dia tighten dia punya polisi. Itu boleh menyebabkan US dollar disokong sebab faktor kadar faedah yang lebih tinggi. Tetapi sekiranya average hourly earnings ni lebih tinggi, inflation akan lebih tinggi. Itu bermaksud Fed boleh mengetatkan polisi dia lebih awal. Tapi berapa pip tak tahu. Sebab itu saya tak minat untuk nak trade news. Sebabnya kita tak dapat nak bagi satu structure kat mana kita nak entry. Saya tak suka nak tekan. Main tekan keluar berdebar-debar. Saya tak suka trade macam tu. Saya lebih suka trade yang kita ada structure, price pergi kepada tempat yang kita tunggu, lepas tu kita boleh buat benda berulang. Tapi bukannya kata trading news tu tak elok kepada personality anda sebagai seorang trader. Waalaikumsalam Fikri, Pian, Roslan, Anip dan makan-makan yang lain. I Bunga Citra Lestari. Entah kenapa dia ambil nama tu. Okey, jadi itu yang ni malam ni tak ada untuk Kanada punya employment report. Dia keluar pada minggu depan untuk Kanada, Jumaat minggu depan. Jadi untuk malam ni cuma US dollar, cuma NFP untuk US, dan kita ada Kanada punya trade balance pada malam ni. Kita ada OPEC yang mesyuarat dia tertangguh, sepatutnya malam tadi dah habis, tetapi kita ada UAE. Sebelum ni kita ada Rusia dan juga Arab Saudi yang dilaporkan
cuba untuk meningkatkan pengeluaran minyak kepada had dia kepada tambah lagi 400,000 barrel per day, tetapi cadangan itu ditentang oleh UAE. Jadi kita ada mesyuarat OPEC yang belum settle lagi. Kita nampak minyak masih lagi meneruskan pergerakan mengukuh semasa. Secara besarnya sentimen lebih positif hampir kepada semua global, tetapi dekat China agak tertekan. Kita ada sambutan 100 tahun Parti Komunis semalam, tunjuk perasaan, jadi sentimen lebih negatif dekat Hong Kong dan juga China untuk semasa, di mana Shanghai ditutup hampir 2% lebih rendah, Hang Seng juga ditutup 2% lebih rendah pada sesi Asia tadi. Secara besarnya semasa pasaran sedang lebih sideways, ini normal sebelum NFP. Pelabur pedagang sedang menunggu untuk angka NFP pada malam ini. Okey, kita lihat kepada semasa apa yang kita nampak dekat chart. Seperti kita sebut lebih sideways kecuali Hang Seng ni yang jatuh pada pagi tadi. Okey, untuk pergerakan di pasaran saham, ini mungkin wave 1 and kita sedang tunggu wave 2. Tapi tak ada confirmation lagi berdasarkan apa yang lain. But saya tandakan macam ni sebab ini yang nampak sekarang. So US 500, kalau dia buat, saya cuma minat sekiranya movement ini buat macam ni. The whole thing buat 1, 2, 3. Dan itu adalah 2 kita. Itu lebih structure yang lebih jelas bagi saya. Kalau ini berlaku, saya nak long. Kalau ini berlaku seperti ini, sebab kita letak 2 dekat situ, adalah kat sini kita ada full reset. Dekat indikator dia, kita ada full reset dekat momentum. Ini maksud saya. Mana? Okey. Kita ada daripada low kat sini dan kita ada reset. Ini menunjukkan kita tak clear, tapi kita ada satu reset dekat sini. So sebab itu saya letakkan 2 kat sini. Saya cuma minat kalau dia buat benda ni. Dia reset the whole thing. Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat the whole thing ni, sini semua divergence, dan dia buat breakout macam ni. Itu saya minat. Kalau itu berlaku 3 wave, saya akan long daripada sini. Kalau itu berlaku, kita ada breakout, pergerakan meneruskan higher high, dan kita ada incomplete yang daripada yang besar. Kalau itu berlaku, dan saya minat kepada semasa untuk short term swing. Untuk swing lah. Untuk intraday, any 3 wave pullback, anda boleh cari peluang entry. Tetapi not now. NFP pada malam ni, unless anda nampak satu correction yang lebih jelas. Maksudnya macam ni. Anda nampak satu correction yang macam ni. Then anda trade intraday against low ini. Against low ini. Okay. Kalau anda intraday, so dia punya risk adalah dia buat correction yang lebih besar. Lagi besar, lagi jelas. Kalau macam ni, itu terlalu kecil. Saya nak dia buat lebih besar. Dan kita ada yang lebih nyata lah, lebih jelas, structure lebih jelas. The same thing, anda nampak benda tu semua everything, the same thing. Even untuk US 30 ni, kita ada daripada bawah ni, I would love to see, kita masih dalam divergence, dia tak break lagi. Saya nak tengok benda ni, ini dan ini. Faham? Then kita akan trade against low yang sini. Benda sama. Then itu adalah lebih jelas. Tapi ini, anda tak trade US 30 kalau itu berlaku, sebab ini belum buat high. Anda trade US 500 tadi. Okay, jadi dia tak jelas apa structure sekarang. Saya nak yang lebih jelas, pullback yang lebih nampak, then kita trade. Kalau anda trade intraday, kita ada dekat lower time frame, dekat 15 minit contohnya. Kalau anda tengok RSI dia dekat sini kita the whole thing tak ada buat higher high. Ini boleh jadi satu. Faham?
kita ada divergence dan kita akan buat correction wave 2. Kalau anda nampak dia correcting kepada low ini, anda boleh cari peluang untuk long. Sebabnya kita ada incomplete daripada sini. Kalau dia buat benda ini, sama dengan yang tadi tu dalam fractal yang lebih kecil, sama dengan US 500 tadi. Unless dia buat yang lebih besar. Kalau kecil-kecil macam ni, even kita dah pergi 15 minit ni pun dia tak jelas. The whole thing tak ada higher high lagi. Momentum dying down. Orang tengah tunggu catalyst, maksudnya news lah pada malam ini. Okey, itulah untuk US 30. Kalau ada pullback, saya minat US 500 dan juga Nasdaq ni. The same thing dengan Nasdaq. Di mana kalau dia buat correction yang lebih besar, dia correcting structure ini. Structure daripada bawah ini. Structure daripada bawah ni. The whole thing sekarang ni ada divergence. Saya nak tengok dia correcting daripada ini. Then, saya akan swing. Kalau anda intraday kepada structure ini. 3 wave kat sini dan pullback itu, kalau dia langkau 50%, dia boleh naik atas. Kalau dia kalah dalam kat sini, kita akan teruskan another leg ke bawah. Sama je. Correction 3-3-3 kan. Sama je. Dia akan ada pembetulan ini. Okay. That is where market decide. That's the beauty about 3711. Okey, jadi Nasdaq, any 3 wave pullback bagi mereka yang intraday seperti yang kita letak dalam market outlook, any 3 wave pullback bagi mereka yang intraday, anda boleh cari peluang untuk long. Saya nak cari pullback yang lebih besar untuk saya swing. Bagi mereka yang intraday, 3 wave pullback tu, risiko dia buat pembetulan yang lebih besar. Reward dia kalau dia terus pergi daripada 3 wave pullback yang kecil. Jadi mereka yang swing tak sempat masuk lah. Kena tunggu swing yang lebih besar. Itu je beza dia. DAX belum buat higher high. Yang ini pun tak ada. So saya tak minat. Ini structure sideways. So ini very messy. Very messy dalam kawasan ni. Amat tak nampak price action dia. Dia dalam satu range move. Kita dalam satu range move untuk DAX. So stand on the side untuk DAX. JP225, kalau anda long daripada sini hari itu, you are still holding it. Kalau dia buat yang ini, itu adalah sama dengan dead against low ini. Itu sama dengan S&P 500 dengan US 100 tadi. So sekiranya low ini break, dia belum tukar trend. Itu bermaksud dekat sini, bukan entry sebab ini bukan high. Tapi kita ambil dia sebagai maklumat kepada US 500 dan US 100 tadi. So pada waktu ini, we are trading against low ini. Low kat sini. Ini belum buat high, dia boleh buat 1, 2 dan 3. Okey. Jadi itu adalah retracement yang lebih kecil dekat yang US 100, US 500, US 30, DAX dan lain-lain. Sama, semuanya sama. Wassalam, Mimun. Okey. Jadi pada waktu ini kita ambil kepada low ini sebagai support. Maksudnya next support kat mana lah. Dia sedang membuat pembetulan kepada next support yang mana. So tak ada, ini bukannya tempat entry. Even dia buat double kat sini bukan tempat entry. Dia ini bukan high. Wimon, kan semalam saya cakap. Satu ni bukan high. Kalau dia buat high daripada ini, pullback ini baru anda enter. Bukannya dekat sini. Ini bukan high. Dia belum ada sequence. Semalam saya dah bagi tahu kan. Ini bukannya sequence. Ini bukannya ni. Tapi kalau anda masuk, anda dah letak BE. Dah third leg. Tapi ini bukannya trend. Ini belum ada trend. Dia masih sideways. Trend tu belum establish. 3 wave ni, ini bukan trend. Kalau satu ni, break atas ini,
Jadi dia ada trend daripada sini. Kalau dia break ini, then anda ada sikun. Maksud saya, ya, of course. Of course. Yang ini. Ini adalah H4. Ini bukan H1 punya entry. Ini H4 daripada equal leg kat sini kan. Ini H4. Ini H4. Okay. So kita tahu dia trending, meneruskan trend daripada bawah. Pergi tak pergi, kita tengoklah. Kita buat ulang-ulang benda sama. Yang penting anda tak ada risiko, itu je. Dalam trading, kalau kita tahu semua blue box tu dia pergi, setiap blue box tu anda full margin. Kalau kita tahu macam tu, tak ada. Trading macam tu. Dia kalau tak ada semua anda nak score kan. Yang kita tahu jaga risk. Itu je. Kat mana stop loss, kat mana TP, benda tu lah. Okey. UK 100 belum, ini dah buat higher high. Ini dah buat higher high. Ini kita dah ada satu structure yang reset. Okey. Jadi pergerakan dekat UK 100 ni memberikan petanda, sebabnya yang ini masih ada incomplete sequence. Ini adalah incomplete sequence. Jadi selagi dia tak complete, that one is dia akan pergi at least kat sini. Okay. So sekiranya, maksudnya kalau dia ada retracement, dia cuma retracement yang kecil. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu structure yang kita tunggu. Okay. So UK 100 menunjukkan bahawa we might see cuma retracement yang kecil dekat tempat yang lain. Maksudnya kat sini cuma adalah retracement ini. Faham tak? 1 dan 2. Kalau kita lihat kepada UK 100 tadi Okay. Hopefully we see a retracement, sebabnya kita sedang menunggu kepada ESP 35. Saya tak nampak indeks ni pergi selagi ini tak complete. Bimon? Saya tak nampak JP 225, saya tak nampak lain-lain tu pergi selagi ESP 35. Maksudnya yang lemah-lemah ni tak kuat lagi. Saya tak nampak yang lain-lain tu pergi lagi. ESP 35 tak complete lagi. Kita ada few, JetBlue dah sampai, kita ada few, bank punya ni pun dah sampai, Caribbean Cruise dah sampai, ada certain ETF dah sampai. So ESP 35 hampir, ada yang lain-lain dah nak sampai kepada equal leg ni. Okay, ada soalan untuk indeks? Ada soalan untuk indeks? So we are still ESP 35 ni, sebab ini adalah pullback daripada high. Jadi kita ada set up kat sini. Saya tunggu untuk ESP 35 ada dalam tu. Dia satu market, macam mana pun dia satu market. Berdasarkan apa yang kita nampak, berdasarkan apa yang kita nampak dekat UK 100 tadi, we are expecting 3 wave kan. So this could happen, X kepada Y. Kalau dia buat yang lebih besar, ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang lain-lain tadi buat correction kepada wave 2, faham? Kalau ini 1 dan 2. Kalau ini jadi 1 dan 2. Blue box yang sana tadi kalau break, ini akan jadi 1 dan 2. Faham? Kalau blue box yang sana, yang dekat ESP 35 ni, kalau dia break, yang lain-lain tu akan buat 1 dan 2. Ataupun di sini akan buat double. Faham? Either itu ataupun di sini akan buat macam ni. Akan buat double. Ini akan buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3.
Dia akan buat double macam tu. Kalau yang lain-lain tu buat yang lebih besar. We could end X dekat sini. X ni boleh habis kat sini. Macam ni. 1, 2, 3, X, 1, 2 dan 3. Kita boleh habis macam tu. Dan equilibrium kita akan tarik daripada sini. Apapun we are expecting reaction daripada yang sini. Ini will go 50% daripada yang ketiga. Daripada X ni. Daripada X ni yang ketiga. Itu je struktur dia. Tak ada struktur lain. Okey, itulah untuk indeks. Okey, yen pay ini US dollar. We are starting untuk tengok US dollar plateau. Kita dah nampak untuk US dollar pair, yen pair, kita dah nampak UJ dah ada divergence dekat tempat semasa sini. We are starting untuk tengok divergence. Maksudnya, struktur daripada sini, we are starting untuk melihat, dan nampak dia break structure. So, kita sedang menjangka pembetulan ini. Inilah apa yang kita nampak untuk UJ semasa. Sama dengan apa yang kita lihat kat market sekarang lah. Orang tengah tunggu news besar. There will be some yang keluar daripada pasaran. So, this could happen. Either one more high and then dia turun balik bawah, or kita dah start melakukan ni. Sebabnya the whole thing nampaknya momentum lebih rendah semasa. Okey, kalau itu berlaku, 3 wave nyata, saya akan trade untuk UJ long. Sebab ini masih ada incomplete sequence. Ini tak sampai 100% lagi. Kalau dia nampak 3 wave, then saya akan long. Basically malam ni, ke arah NFP, saya menjangkakan kita dari sekarang sampai jam 8.30 NFP nanti, saya jangkakan we will have short term yen dynamic. Very short term yen dynamic. Orang keluar market. Indeks ke bawah, dan kita ada yen pair pun akan melengkapkan pergerakan ke bawah 3 wave sekarang. Macam yang kita tengok sekarang lah. One more low, dah habis, dan dia akan tunggu dekat sideway dekat sini. Sama. Everything sama. GJ, ini adalah wave ketiga dia. It will go to some sort of blue box. Setiap kali news, anda akan nampak benda ini. Setiap kali news besar, anda akan nampak dia pergi some sort of blue box. Dia akan pergi macam tu. Tak tahu kenapa. Tiap kali news. Perasan tak benda ni? Tiap kali news, dia akan buat benda-benda ni. Dia akan masuk kepada satu kawasan blue box, dan lepas tu dia react daripada situ. Sama ada kalau dia break blue box, kita break structure, perubahan dalam structure market, ataupun dia untuk meneruskan pergerakan. Tiap kali. Tak tahu kenapa. That is where, kalau ini buat higher high, kita boleh tunggu. Saya letak limit order je, tak kisah news apa. Kalau GJ ni, ini buat higher high, ada incomplete, saya letak je limit order, tak kisah news apa pun. Tapi situ tak buat higher high. Sini, maksudnya kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 3 kat sini. This is 3, 4. Tiap kali, saya tak tahu kenapa. Tapi itulah benda dia. Dia akan pergi kepada blue box, lepas tu daripada situ dia akan decide. Tiap kali. Tengok benda ni. Anip, kaji benda ni. Tiap kali dia news, dia mesti macam tu. Pian kan? Pian tahu. Tiap kali news, dia akan buat kerja tu. Whether dia akan meneruskan ini sebagai 5 wave ke bawah, sini ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 3, lepas tu 5 wave. 5 wave ni kita boleh jadikan 3. Simple. Dan kita masih lagi dalam wave 2 ke bawah. Ataupun ini 1, 2, lepas tu kita wave 3. News yang bagus. Tiap kali macam tu. Tapi the thing is, sini 5 wave kan? Ini. Cumanya dia tak buat higher high. Jadi GJ ni belum ada.
Sama je kan. FOMC ke NFP ke, asalkan news tu besar. Betul tak, Imun? Tiap kali. Boleh jadi gila tengok benda ni. Benda ni lah menyebabkan saya gunakan Elliott Wave. Saya tak gunakan Wyckoff. Itu sebab dia. Tak tahu kenapa. Entah. Sebab mungkin kepada coding. Mungkin kepada coding. Tapi we know how Fibo punya ni lah. Mungkin coding. Tak tahu kenapa. Tiap kali. Sama. Ini pun nanti akan masuk kepada equal kat sini. Daripada situ dia akan react. Dia akan react daripada situ. Kawasan sini. Dia akan react daripada sini. Lepas tu dia tunggu di kawasan sini. Boleh jadi gila tengok benda ni. Kalau duduk depan cat boleh tak berbunyi. Tengok kenapa dia buat macam tu. Setiap kali news. Jadi bagi mereka yang scalping, hari news lain kali. Bagi anda yang nak cuba cari teknik, kalau ada zigzag ataupun 1, 2, 3, 4, 5 sebelum news, hari news. Kalau anda nampak any move, tak kisah 3 ke apa ke, lepas tu kan, hari news, kalau dekat hourly, dia buat macam ni. 1, 2, 5. Lepas tu dia break out kecil. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan anda ada incomplete sequence. Ini satu, saya pernah guna teknik ni untuk scalping. Not bad. Kalau dia break out ni tak sampai 100%. Macam ni. Macam kat sini. Break out. Kalau tak sampai 100%, pull back dia dekat 1 minute, dekat 3 minute. Saya akan short ke arah equal leg tu. Itu hari news. Tapi sebelum news tu keluar lah. Tengok ramai main. Mungkin programming lah. Kalau kita programming menggunakan Fibo, dia senang. Tak tahu kenapa. Saya tak claim itu saya punya. Saya cuma ceritakan sifat Fibo. Sifat dia. Tak tahu kenapa. Kalau saya trade, dulu saya ada satu teknik. Kalau saya trade news, saya trade ke arah news tu. Ini satu teknik yang pernah saya guna pakai. Syarat dia 1, 2, 3.6 sini. 1, 2, 3.6 ni tak boleh turun daripada invalidation. Daripada invalidation kat sini. Tak boleh tukar trend lah. Okay, yang ini set up. Kalau dulu saya rajin trade scalping. Ni. Ini saya akan trade sekiranya kawasan sini buat 1, 2, 3 blue box. Saya akan start scalping ke arah ini. Faham? Ke arah sini. Bukannya pergi layer. Saya masuk, naik balik, saya keluar. Itu scalping. Few second keluar, few minute keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. So kita tahu kat sini akan ada, kalau ini kita nampak dekat time frame kecil. Saya suka tengok dekat 3 minit. Kenapa? Dia jelas. Ini satu teknik yang saya guna pakai masa saya scalping lah. Okay. Kalau sini nampak 3 wave, sini akan jadi 5 wave dan 3 wave. Lepas tu saya scalp daripada dia punya blue box dekat sini. Jadi tunggu daripada limit order. Saya letak limit order untuk scalping tau. Limit order. Kalau dia satu order, saya letak satu order dulu. Dia masuk dalam blue box. Kalau dia pergi kat 168, saya lost situ. Saya tak scalp dah. Tapi kalau dia react daripada situ, saya akan start. Wave 1, pull back balik, wave 2, saya trade lagi. Saya scalp macam tu. Sama. SL atas ni, itu stop tempat. Dia sama. Dia pergi kecil. Macam brokoli, kecil. Saya tak layer. Sebabnya layer susah nak kawal dia punya margin. Kecuali anda sediakan satu account untuk anda nak layer lah. Kalau anda buat macam tu, tak salah. Asalkan ada cara untuk
mengurus. Saya tak dapat nak layer sebab saya tak bagus nak hold banyak position. Saya tahu saya tak dapat nak tengok banyak benda. Anda kena faham diri anda tau. Dalam trading ni, anda kena faham sifat anda sebagai trader. Saya tak bagus multitasking. Saya tak bagus multitasking. Macam ni, secara generalnya, laki tak bagus multitasking tau. Faham tak? Siti. Apa dia? Minta ulang semula. Susah nak dapat RA13. Kalau tak dapat, jangan pakai. Siti minta ulang. Dia macam ni. Itu adalah untuk trade into the news. Scalping trade into the news. Sekali lagi saya ulang. Kalau anda nampak, itu dekat 3 minit. Itu dekat 3 minit. Okey. Kalau anda nampak, kita ada incomplete sequence. Hari news saja. Ini adalah untuk hari news saja. Hari news. Okey. Dan kita nampak price tak cecah equal leg selepas kita ada nyata 5 wave naik dan break out 5 wave. Ada incomplete sequence dah dalam bahasa lain. Ada incomplete sequence. Jadi kita punya target adalah kawasan ini. Nombor 1, 123.6 ni tak boleh break kawasan ini. Dia tak boleh break. Dia boleh sama, dia tak boleh break. Jadi kita ada satu target area. Okay. Apabila anda menentukan structure, anda kena ada target. Jangan kata dia nak naik je. Naik ke mana? Jadi kalau kita kata nak turun, itu target kita. Itu Elliott wave. Target. Mesti ada target. Sebab itulah incomplete sequence. Okay. Jadi anda tahu kita ada incomplete sequence ke bawah. Ini lawan trend. Kita ambil AJ ni lah. Mana-mana contoh, sama je. Ada incomplete sequence, breakout 5 wave. Dan ini berakhir dengan divergence. Okey. Lepas itu, benda sama dalam slide tu Siti. Benda sama. Saya akan cari peluang bila ini breakout ke atas. Saya nak 3 wave. Saya nak 3 wave. Sebab ini satu kan. Ini A lah. Ini satu. A ataupun satu. Ini A ataupun satu. Saya nak dia, saya akan start cari peluang kalau ini berlaku. 1, 2. Dekat sini adalah kawasan saya letakkan entry pertama saya. Sebab kita tahu sifat dia, biasanya dia akan pergi kepada blue box kat bawah sana. Kita dah ada area. So, saya akan tunggu dan mula scalping. Saya letak satu entry dahulu. Teknik bullet, faham tak? Saya scalping tak adalah masuk sampai 50 entry, tak. Teknik bullet, okay, kepada area ini. Kepada area ini tadi ya. So, ini adalah entry pertama saya dekat sini. Sekiranya price pergi dan price action seperti yang kita jangka, kita tahu ini adalah 1, kita tahu ada 2, daripada 2 ni akan ada 3, dalam ini akan ada 5 wave. Sini saya akan enter lagi. Yang pertama tadi saya akan lock. Faham? Letak BE. Okey? Sini saya akan enter lagi. Saya akan enter 3. Kalau ini 1618, 4 ni saya enter lagi. Faham tak? Benda sama. Benda sama. Momentum sequence. Kita dah ada arah. Faham tak? Benda sama je. Entry kedua, stop loss dekat sini. Kecil. Kepada dalam ini punya 3 wave. Benda tu je. 3 minit punya chart kan. Boleh? Sampailah paling akhir dia, paling lewat dia adalah 5 minit sebelum news. Kalau dia tak sampai equal leg lagi, saya tutup semua position. Tak TP lagi, saya tutup semua position. Faham? Ini kalau scalping hari news. Kalau cerita teknik ni, dalam otak saya, kalau nak cerita scalping lah.
Berpuluh teknik ada. Kalau cerita teknik lah, mana satu bagus, semua bagus. Asalkan anda ada satu structure yang sama. Itu application dia kepada time frame yang lebih rendah. Itu je. Nak dapat RR13, anda akan dapat RR13 kalau market trending. Fikri, kalau anda akan dapat RR13 kalau market trending. Masalahnya kalau anda trade di currency banyaknya sideway. Cuba apply dia dekat saham. Anda tahu saham trending kan? Try 3711 dekat saham. Sama je, indeks, benda-benda yang trending. Itu je. Pair pun ada yang trending. Okey, itu adalah untuk ni untuk yen pair yang ada trend sekarang cuma adalah USD JPY. Lain-lain belum break high. Belum break high. Euro JPY sampai equal leg. GBP JPY sampai equal leg. AUD JPY belum sampai, akan sampai. Kalau dia dah sampai, jangan pergi buat yang tu tadi. Dia akan buat benda tu. Dekat situ dia akan tunggu. CAD JPY masih boleh cari. Ni dah pergi. Dia akan buat benda tu. Dia akan masuk kepada kawasan ini. Nasihat saya kan, saya tak akan sacrifice risk reward. Kalau tak ada setup yang saya nak, dia tak bagi 1-3, simple. Tak trade, itu je. Hari tu tak trade lah. Nak buat macam mana? Itu dia. Market tak trend. Anda sedang gunakan teknik trending. Market sedang mendata. Teknik trending tu akan suffer. Faham? Teknik tu akan suffer. Anda punya performance akan jatuh teruk. Kalau dia tak 1-3, dia punya performance akan teruk secara jangka panjang. Hari mungkin bulan ni menang, bulan depan, tapi kalau anda dah jadi habit dia akan hancur. Itu seriously. Saya dah pakai lama, saya tahu. Unless anda punya winning percentage atas 85%, then anda boleh gunakan 1-2. 65%, 1-3. Tu dia punya rule of thumb lah. Okey, jadi yen pair ini pun bukan high, jadi ini bukan tempat entry. UJ sahaja. Nampak everything lining up cantik, everything semua lining up cantik. Ini ini akan buat ke bawah ni. Kalau ini buat ke bawah 3 wave, NFP tak NFP, saya letak limit order. Kalau kena stop loss lah. Itu je. Setakat ini kenaikan dia baru 1, 2, 3 kan. Kalau kita kata trend, dia kena 5 kan. Itu je. Okey, dolar seperti kita sebut tadi, it looks like dia dah ada divergence. Bukannya maksudnya dia reverse. Itu bermaksud structure ini daripada Jun itu, ini kita akan buat pembetulan kepada struktur ini. So, saya nak tengok dekat RSI ni, reset the whole thing. Bagi mereka yang menggunakan teknik support resistance sahaja, anda dah tahu berapa valuable-nya, betapa bergunanya menggabungkan dia dengan RSI. Saya harap anda semua nampak dah benda ni. Mana satu support yang anda nak tengok? Gunakan RSI. Anda tahu kalau dia betulkan ni dan dia tak break support kat sini, ini support yang valid. Kalau kita kata dia reverse, kalau support resistance kan, dia break ini, ini dah reverse. Kalau anda gunakan teknik support resistance sahaja. Faham? Dah nampak benda-benda ni? Kalau tak faham elliott wave dan anda faham support resistance, anda nak cari mana satu support, sini ke, sini ke, sini ke. Anda tengok kepada RSI ni.
Anda apply benda ni, pergi time frame kecil. Kadang-kadang kita tengok chart kan. Satu chart tu kan, banyak benar lekuknya. Sini ke kan. Support kat sini. Anda gabungkan dia dengan RSI. Anda akan nampak mana satu yang turning point. Anda boleh gunakan line chart. Lepas tu satukan dengan RSI. Anda akan nampak kat mana turning point. Macam ini. Nampak? Ini reset. Jadi lepas tu dia naik balik. Jadi kita tahu sini adalah satu support yang kuat. Boleh? Breakout. Tak complete. Kita cari untuk long. Jadi kalau kita kata dia lawan dengan sini, tempat reset pertama, kita akan cari untuk wave 2 ni. Ada higher high, ada incomplete sequence, 3 wave, dollar index, ini boleh high, ini boleh long. Bagi mereka yang trade dollar index, saya tak rasa ramai yang trade dollar index sebab KXM dia adalah futures. Jadi kalau anda nak trade, anda nampak U-shape buat yang sama, break higher high, 3 wave turun ke bawah, reset, ada divergence, ini boleh jadi 3. Kalau dia terus jatuh daripada sini kan, ni dah buat higher high. Ni buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ni anda boleh trade. Faham? Ini kita ada full reset. Full reset. Maksudnya full reset tu cukup sifat. Wave 2. Reset tu wave 2. Maksud full reset tu wave 2. Anda akan dapati kat sini nanti, dia akan buat yang besar. Kita tengok malam ni. Dia akan buat yang besar. Dia akan buat yang besar. Ataupun dia dah jadi. Kena bye-bye. Tak jadi 2. Sebab ini pun besar kat sini. 2 kita dah berlaku kat situ. Itu US dollar yang kuat. Tapi kita tak dapat nak jangka 2 kat situ sebab kurang daripada 38.2. Faham? The only way adalah kita jangka 2 macam ni. Boleh? Dah nampak benda-benda ni kan? I hope ini jelas. Jadi kalau dia buat wave 2, ini ada higher high, trade dah. Itu je. Untuk structure ini, kita ada ke atas. Tapi US dollar secara besarnya ke bawah. Tapi kalau anda trade, ini hourly punya sequence. Ini bagi retail trader secara average-nya, kalau ini maybe 1 minggu, 3 hari. Kita sedang jangka wave 3 dalam 3. Faham? So U-shape, 3 wave, pullback, anda boleh cari peluang untuk long. Ni bukan lagi dah jadi intraday. Okay. Okay, Euro USD, AUD US dollar adalah ni. U-shape adalah long. 3 wave pullback. Kenapa dia tak keluar pula? Okay, U-shape faham kita dah establish dia punya trend kat situ. Euro US dollar benda sama. Ini breakout 5 wave, 3 wave, anda long. Anda short, faham? Okay. Itu adalah untuk U-shape. Ni, semua ni dah ada divergence. Everything. Semuanya dah ada divergence. Kalau dia break ke bawah, terus jatuh, itu jadi wave 1. Ini jadi wave 2. Kita akan letakkan satu ni belakang ni. Ini 2, sini jadi, ini wave 3, 4, 5. Ini jadi wave 2 kat sini. Kalau dia terus jatuh, laju. Jadi kalau itu berlaku, kita terlepas yang itu. Tapi kalau dia naik balik, 2 ni anda boleh trade. Faham? Okay, itu adalah Euro US dollar. GBP US dollar. GBP US dollar baru saja break. Jadi benda sama. Nampak tak? Semua satu cerita. Everything. Sama juga, ini anda boleh short. Bagi mereka yang short term entry. Untuk ini dah bukan short term entry. Ini adalah untuk short term swing. GBP US dollar semalam kita tak letakkan sebab dia belum break. So GBP US dollar.
Itu pun dah ada dalam ni. Okay. AUD NZD. Break 5 wave. Biarpun dekat sini kita consider dia sebagai 3 wave. But breakout dengan 5 wave. Jadi pullback ini anda boleh short. Semua sama kan? Satu market. Everything yang menguasai pasaran sekarang ni US dollar. Nampak? Yen pair tak buat apa-apa. Dia dalam sideway. US dollar yang melakukan higher high ataupun lower low yang baru. So itu kita katakan kita dalam dinamik apa? Dollar dynamic. Nampak tak? Itu dia. Yang berdinamik tu apa yang anda nak faham dinamik tu kan. Jadi kita jangkakan dia dah break, kita tunggu 3 wave. Apa bentuk 3 wave tu? Sama ada dia adalah zigzag, flat, segitiga, WXY ataupun WXY, X dan Z. Jadi anda tunggulah rupa dia. Itu je, lepas tu kita trade lah. Kita dah establish trend. Faham? Nampak? Apa yang anda dah belajar semua ni satu. Semua dia sebagai satu. Sama. NZD US dollar. We might complete with 5 ni. Kita tengoklah. Semua dah ada. Semua interesting kan? Semua cerita dia sama. Anda tengok. Semua ada divergence. Everything. Dan ni dekat time frame kecil. Ni divergence time frame kecil. Everything. The whole thing ada divergence. Dalam ni ada divergence. Time frame kecil ada divergence. Sini pun dah ada divergence. Everything. One market. NZD US dollar. Kalau pilih semua ni, anda nak trade apa? Kalau dia terus naik ke atas. Contoh, kalau dollar index ni. Kalau dia terus naik ke atas, ini jatuh. Kita akan truncatekan sini kat sini. Yang lain ni tukar color je ni. Faham ni? Akan kena stop loss. Kalau dia terus jatuh ke bawah. Kalau ini kita akan truncatekan. Tapi dapat ke anda tahu dia truncate? Kita akan truncatekan. Tiba-tiba US dollar lemah kan. AUD naik. EU naik. Ini breakout. Kita cuma dapat truncate dia kalau dia breakout ke bawah ni. Ini akan jadi apa? Ini kita akan truncate kan. Ini cuma tukar color. Ini tukar color merah. Macam tu. Lepas tu kita truncate kan. A, B, C. Lepas tu ini 2 habis kat sini. Y habis kat situ. 2 habis kat situ. Itu masih ada probability. Tapi higher probability adalah untuk dia habiskan 5 wave structure kat sini, 3 dan 5 wave structure kat atas ni. Itu je. Kita tak tahu kat atas ni dia truncate. Truncation anda takkan tahu sampailah dia jadi. Takkan tahu. Tapi structure yang kita boleh buat adalah structure berulang, iaitu dia mengikut kepada zigzag, flat, segitiga, WXY, WXY, X dan Z. Kita takkan tahu. Dia tak ada, saya kata, ini confirm ke atas. Kalau orang boleh kata confirm ke atas tu. Tapi berdasarkan bentuk berulang, itu yang kita guna. Boleh? Kalau saya dapat katakan, sini anda confirm ke atas. Saya tak ada kat sini. Kita dua shopping motorbike. Kita shopping Harley satu, kita shopping apa ni? Okey. Jadi kalau anda jangka ini dah habis wave 5, kalau ada jangka dekat NZD apa semua ni habis wave 5, kita kena tukar UCAT kita. UCAT ni mana pergi dia punya kotak? Kita kena tukar ini kepada benda ni. Okey. Kenapa dia tak boleh lukis ni? Sekejap
Kenapa dia lock pula? Sekejap. Apa hal chat ni? Sekejap saya tak boleh tangkap ni. Sekejap. Saya tutup balik chat ni. Okey. Saya tutup balik chat. Ni pun boleh. Okey. Jadi kita kena habiskan ini macam ni. Faham? Anda kena habiskan dia. Okey. 1. Dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Dalam 2. Ini tak dapat nak trade sebab ini bukan higher high. So UCAT ni tak dapat. Nampak? Benda sama. You are looking at some sort of retracement. So maksudnya untuk malam ni, mungkin kita akan ada spike US dollar ke bawah. Kalau itu berlaku, baru dia continue balik. Kalau trade U-shave, sama je. Yang kita tahu dia ada U-shave ni, kita ada structure 5 wave. Kenapa dia tak keluar ni? Okay. Jadi maksudnya ini 5. Dan kita sedang memulakan wave 2 ni. Jadi kalau nampak 3 wave, saya letak je. Ini dah break. Ini dah break. Kalau dia turun, kita nampak RSI dia membuat yang besar, breakout structure. 3 wave, long lah. Itu je. Against this low. Faham? Benda sama. Yang lain tadi AB, yang macam UCAT ni adalah AB, yang macam GU tadi 1-2. 1-2. Itu beza dia kepada struktur yang pertama. Maksudnya GBP kita jangka dia akan ada yang lebih laju lepas ni. Selepas ini. Lain daripada tu, kita jam berapa ni? Gold dan silver ada 8 minit. Okey. Gold, silver. Gold dah break higher high. So it looks like structure sekarang ni menunjukkan kita jangka market sedang melihat kepada kelemahan US dollar untuk NFP pada malam ini. Interesting. Itu yang market sedang tunjukkan. Kita ada gold sekarang ni, ini wave 3. Ada nampak RSI ni? Nampak RSI tertinggi. Ini dalam wave 3. Kita ada 1, 2, 3 dalam 3 kat sini. Itu bermakna silver pun dah ke atas. I was expecting dia buat satu lagi low ke bawah sebab sini 5 wave tau. Tapi dia break, kita kena tukar dia kepada 1, 2. Ini adalah satu structure yang break. This one. So connector kita, ini adalah 1, 2. Gold masih menuju ke atas. Tapi ingat the whole thing ni nampak macam flat. Dia akan pergi kepada 1 dan boleh turun ke bawah. Tunggu structure dia. Gold dan silver pada waktu ini, kalau anda tak trade silver sebelum ni, ini tak ada set up. Even 2 kat sini, ini boleh jatuh ke bawah lagi tau. Ini bukan higher high. Okay, belum ada sikun. Kalau anda nak trade juga, anda trade saham berkaitan dengan gold. Anda cari yang ada higher high. Kalau anda nak long gold kat sini, nampak? Boleh? Fikri? Siti? Belajar benda macam ni. Anda tengok, okey, saya tunjukkan Ini saya bagi preview sikit apa yang kita akan cover minggu depan. Saya bagi preview sikit Kalau saham naik, gold pergi mana? Saya suka tanya benda ni. Kalau saham naik, gold pergi mana? Kenapa dia tak boleh ni? Ramai akan kata gold jatuh kan? Ini adalah apa? Kita ambil SPX. Kita ambil S&P 500 ataupun US SPX lah. SPX panjang sikit. SPX. Okey. Ini adalah SPX Ini adalah gold. XAU US dollar. Mana pergi chart ni?
Okey. Lagi. Okey. Ni adalah gold. Ni adalah saham. Dan yang ketiga saya ceritakan selepas ni. Kalau saham naik, gold pergi mana? Tunggu dulu Pian. Okey. Ramai yang akan kata, bila saham naik, gold jatuh. Betul? Bila saham naik, gold jatuh. Itu adalah apa yang kalau anda buka buku ekonomi, itu banyak dicerita. Tapi kenapa gold naik kat sini, saham naik? Bila saham tengah buat wave 3, gold tak dapat kuat. Macam mana kita nak tahu gold naik, saham turun? Satu lagi yang anda boleh masukkan kat situ. Satu benda yang anda boleh masuk kat situ. Satu benda. Apa yang berkaitan dengan gold dan juga berkaitan dengan pasaran saham? Apa yang berkaitan dengan gold dan apa berkaitan dengan pasaran saham? Come on, saya nak tengok. Tak ada. Saya nak anda berfikir. Ini apa yang kita akan cover minggu depan. Anda akan apply semua yang anda dah belajar pasal dynamic ni dan pasal correlation. Come on, Joe. Boleh. Semua tahu ni. Apa chart ketiga yang dekat sini? Apa yang bergerak ikut gold dan juga ikut saham? Saya nak tengok siapa. Saya nak tengok anda punya berfikir luar kotak. Saya nak okey, lagi. Belum. Bukan UJ. Bukan currency. Habis tembak. Okey, kejap. Kita jam apa ni? Okey. Habis tembak. Saya bagi jawapan selepas kita break. Rehat dulu. Pergi ambil ais, pergi letakkan kepala bagi sejuk dulu. Wave 3, wave 5, apa benda korang merepek ni? Okey, lepas ni, anda fikirkan apa yang sama dengan gold, dia ambil value daripada gold. Saya bagi contoh lagi, saya bagi clue lagi dalam. Dia ambil movement dia ambil value daripada gold. Pada masa yang sama, dia dipengaruhi oleh pasaran saham. Allah. Ada minyak lah. Okey. Kita akan balik selepas ni. Lepas tu kita akan lihat instrumen tu. Ini teaser kepada apa yang macam mana anda nak masukkan dalam portfolio anda. Minggu depan punya topik. Itu jauh. Okey, kita berhenti dulu. Anda layan iklan Zatul dulu. Lepas tu, kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, salam sejahtera. Jawapan korang, aduh. Minyak gamat. Okey, jadi kita dah sentuh tadi mengenai pergerakan gold dan juga pasaran saham. The general notion orang katalah, saya tak kata. Kalau saham naik, gold jatuh. Kalau gold naik, saham jatuh. Sebab dia digunakan sebagai hedging bila pasaran tak bagus. Ada kebenaran kat situ. Tapi kalau kita nak gunakan correlation, anda tak dapat gunakan correlation benda tu. Contohnya macam ni. Sekarang ni gold naik. Kenapa saham naik? Dolar, yen. Yap. Satu yang jadi perantara di antara gold dan juga saham. Satu instrumen, satu kumpulan instrumen
Hampir, Roslan. Iaitu kepada saham ataupun ETF. Kalau ada nak lebih representatif. Kalau kita tengok individual stock, dia mungkin disebabkan company tu ada masalah atau apa. Kita boleh tengok ETF kepada gold. Saya masukkan yang ketiga kat sini. Antaranya ada banyak. AIAAU, GLD contohnya. Ni yang paling famous lah. Ni yang paling famous. Di mana yang kita tahu dia derive value dia daripada gold. Macam mana saya nak maxkan ni? Okey. Dia derive value dia daripada gold. Dan dia juga dipengaruhi oleh pasaran saham. Kita tahu chart dia sama dengan gold. Okey. Ya Allah nak jawab. Dah bagi baru ya Allah nak jawab. Faham? Di sinilah kenapa kalau anda invest ataupun anda trade gold, apa instrumen yang memberikan anda timing untuk gold? Selain daripada technical gold tu, anda kena tengok technical ETF dia. Kalau ETF dia, kita tengok ini dekat GLD contohnya. Okey, level yang ini. 1, 2. Ini tak lengkap lagi kan? Nampak tak kenapa saya masih ada satu view di mana untuk gold melakukan correction kepada pergerakan ini. Ini tak lengkap. Saya masih ada satu view untuk gold melakukan pergerakan ini. 1, 2 dan gold ke bawah ini. At the moment saya tak letakkan kalau US dollar, sekiranya US dollar ni ini boleh berlaku kalau US dollar melakukan correction yang besar. Faham? Ini boleh berlaku kalau US dollar melakukan correction yang besar. Macam ni. US dollar. Kita masukkan satu lagi. US dollar melakukan correction yang besar. Kalau di sini, melakukan correction ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau dolar melakukan correction ini, gold, silver dan lain-lain instrumen yang berkaitan dengan dolar, komoditi, akan melengkapkan pergerakan ini kat sini. Faham? Macam kita tengok SIL untuk silver. Ingat, SIL tak lengkap kan? Saya masih ada view itu. Saya ada chart untuk itu tapi bukan dekat trading view. Saya ada chart standby kalau itu berlaku. Okey? Jadi kita tahu chart ini sama, tapi pada masa yang sama GLD ni dia dekat bursa. Dia dekat exchange. Jadi kalau bursa tengah naik, ETF untuk gold juga akan disokong. Biarpun gold jatuh, ETF dia tak jatuh banyak. Dia masih bertahan. Jadi kalau kita nampak untuk gold naik, saham naik, gold naik pada masa yang sama, apa maksud dia? Kalau anda nampak gold naik, saham naik pada masa yang sama, apa sedang berlaku? Yes, Joe. Kalau anda nampak gold naik, saham naik pada masa yang sama, apa yang sedang berlaku? Apa yang lemah? Direct otak anda pergi dollar index. Dolar. Nampak benda-benda ni? Anda semua dah tahu benda ni. Cumanya nak letakkan dia. Jadi, apa aset yang anda nak melabur? Faham? Apa aset yang anda nak pegang? Jadi, sekiranya anda nampak untuk, contohnya untuk, bukan hanya anda untuk trade, untuk anda letakkan dalam pegangan saham,
GLD ni sama kalau anda tengok kepada syarikat seperti Barrick, ya, bentuk dia sama. Instead of anda trade gold, anda boleh membeli saham-saham syarikat ini. Nampak? Boleh dah benda-benda macam ni? Anda tengok view yang lebih besar dalam pasaran. Bukan hanya saya nak scalp dia kat mana bang. Kita cerita pasal nak ada harta. Bila anda trade tu jadi duit, ke mana pergi duit anda? Ataupun ada duit simpanan, mana? Bila anda nak start membeli saham syarikat-syarikat berkaitan dengan gold, berkaitan dengan copper contohnya. Nampak benda-benda ni? The big picture. The big picture, apa yang kita, bukan je tengok NFP malam ni US dollar kuat ke lemah, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, saya nampak gold masih ada incomplete sequence. Company gold ada incomplete sequence. Jadi masih ada view kita untuk dolar buat correction yang besar. Gold, kalau itu berlaku, ada jangan tengok, ada mak gold US dollar aku kena stop loss. Ada terus fikir, kalau kena stop loss dekat, katalah kita masuk dekat UCAT. Nampak apa yang saya sedang ceritakan kepada anda? Kalau kita trade dan kita masuk untuk UCAT dekat sini, kita akan tunggu UCAT dekat equal leg kat sini. Ini dah ada lower low. Apa next move anda sekiranya position ini kena stop loss? Saya nak anda berfikir besar sikit mengenai cara untuk anda hedging. Kita akan tunggu untuk UCAT nanti kawasan sini. Dekat kawasan sini. Itu equal leg dia. Ini dekat sini nanti. Okey. Kalau ini breakout, kena stop loss. Kalau ini kena stop loss, maksudnya dua ni besar sikit. Anda rasa dolar index ni pergi mana? Dolar index ni akan tak habis dekat sini. Dia akan habis kawasan sini. Atas lagi. Ini akan jadi macam ni. Ini kita boleh tukar dia jadi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? 1, 2, 3. Kalau ini kena 1618, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dan 5 wave lagi ke atas. Kalau itu berlaku, simpan duit. Faham tak? Anda masuk company ni. Faham? The whole, macam mana anda berfikir, okey, kena stop loss itu. Habis dunia aku. Tak. Anda always berfikir mengenai opportunity kat depan. Yes, wave 2 boleh buat deep correction. Exactly. Kalau itu berlaku, kena stop loss, jangan terus fikir habis. Dah kiamat dunia aku. Tak. Anda always melihat setiap yang berlaku structure dalam market tu memberikan anda peluang dagangan lain. Peluang pelaburan lain. Faham? Peluang pelaburan. Nampak? Ini yang saya tunggu. Anda tahu bahawa struktur Bitcoin tak jauh daripada gold pada struktur sekarang. Nah, pada struktur shorter term, pada struktur H4. Kalau anda menjangkakan gold ke bawah lagi, kalau itu berlaku, tengok. Ini maksud saya. Apa kita punya ni? Saya pun tak ingat. Apa kita punya ni? Saya tak ingat. Ni lah. Sama je. Okey. Kita tahu bahawa struktur dua ni, kita letak sebelah-sebelah lah. Ini adalah gold, ini Bitcoin. Okay. Kita tahu pada sekarang ni, mana Bitcoin US dollar? Okey, Bitcoin US dollar. Pada struktur sekarang, daripada sini, ini adalah kawasan sini. Struktur sekarang. Di lower time frame, I'm talking about lower time frame. Struktur sekarang ni, dua-duanya adalah sama. Struktur dia adalah sama pada sekarang, struktur sekarang. So, kalau dekat gold tadi buat correction yang besar,
ini will do the same, bigger correction. Faham? Tapi adakah anda nak sell? Tak. Ini opportunity untuk anda nak masuk lagi. Faham? Ini adalah 5 wave. Memang saya jangka memang dia buat correction yang besar. Kalau dekat Bitcoin ni, sini 1618. Kita dah lengkap wave 5. There will be bigger correction dekat sini. 1, 2 dan 3. Untuk betulkan structure ini dan dia meneruskan pergerakan ini balik. Sini 5 wave. Nak tak nak? 1, 2, 3, 4 dan 5. Satu lagi low. Ini satu lagi low sebelum dia buat 1, 2 dan 3. Boleh? Belum. Bitcoin akan ada satu lagi kejatuhan sebelum dia naik balik. Satu lagi kejatuhan. Elon Musk ke, apa Musk ke, saya tak tahu. Saya tak ikut tweet dia. Nak ikut satu-satu, pengsan. Nampak? Sini kita ada 1. Ini 1. 1, 2, 3, 4, 1 more low. Sebelum dia buat yang ini. Masa ini nanti akan ramai kata, oh, Bitcoin masuk dunia balik. Ni. Masa ni. Masa ini, buy Bitcoin. Ni. Ini. This will be, this will happen. Berdasarkan structure, saya tak nampak cara lain. Kecuali kita ada flat. Yang ini tak dapat nak lukis flat. Kecuali kita ada flat. Ini, kecuali dia ada flat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ni terus naik macam ni. Apa penentu dia? Faham tak? Flat daripada sini. Flat daripada sini. Ini adalah A, B dan C. Lepas tu kita naik terus daripada situ. Kecuali itu berlaku. Of which kita tak tahu. Kalau flat, saya tak dapat nak jangka. Boleh. Bitcoin terus terbang daripada situ. Bitcoin boleh terus terbang daripada situ. Kalau dia jadi flat. Boleh. Yang kita tahu, ini adalah 1 ataupun A. Ini adalah 2 ataupun B. Tapi saya tak akan jangka flat. Kalau ini berlaku, dolar lemah. Gold juga akan naik. Tapi tak sehebat Bitcoin. Dan kita akan ada wave 3 dekat Bitcoin. Masa tu Bitcoin tak tahulah apa jadi. Kalau itu berlaku, saya tak akan jangka untuk flat. Saya tak akan jangka untuk flat. Tapi cukup untuk dia jadi wave 2 kat situ cukup. Tapi satu lagi low untuk Bitcoin ni, satu lagi low. Sebelum dia naik. Dia akan naik dekat sini. Tak kisahlah China ke apa. Boleh nampak macam mana ada satu kan. Inilah apa yang kita akan sentuh minggu depan. Banyak mengenai macam mana anda melihat pasaran, macam mana anda merancang portfolio anda, apa plan anda. Kalau ini tak jadi, apa plan B anda? Apa caranya anda untuk hedging yang sedang drawdown bagi aset pelaburan? Jangan tahu beli je. Beli je. Tapi tak ada cara untuk melindungi yang anda sedang alami drawdown. Benda-benda macam ni kita akan discusskan banyak minggu depan. Jadi minggu depan jangan miss. Okey. Apa kita nak trade ni? Kalau tanya saya pada semasa untuk shorter time frame, nothing. Kecuali kita ada pullback yang jelas dekat index S&P 500, dekat dollar pair, 3 wave, saya akan cari peluang untuk nak short term, long US dollar. Untuk shorter term. Antara semua dollar pair, New Zealand dollar, US dollar. Itu yang paling jelaslah structure dia. Okey, untuk gold dan silver kita ada position. Sekiranya ini 50%, anda alihkan, saya alihkan stop loss kat sini. Bagi mereka yang duk tanya, boleh tak alih BE kepada entry?
anda boleh alih. Saya tak buat benda tu. Ya. Ini tak perlu jatuh ke bawah. Dia boleh naik terus ke atas. Takutnya, ini 5 wave. Itu je risiko dia. Ini 5 wave. 3, 4, 5. Anda letak BE cantik kat sini. 1, 2, 3 kena hit BE satu point. Lepas tu dia naik buat 3. Lepas tu dia dah berubah ke atas. Faham? Itu boleh jadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu dolar dah habis. Itu dolar yang wave C, Anip. Kalau ini berlaku, yang dolar wave C truncated tadi. Tapi kita tak jangka benda tu. Boleh jadi? Boleh. Nampak? Kalau itu berlaku macam ni, then dolar tadi truncated. Wave C dia habis tempat ni tadi. Wave C dia habis kat sini tadi. Ni. Ini wave C dia. Truncated. Ni wave 2 kat sini. Ini truncated kat sini. Faham? Ini jadi wave 1. Ini the whole thing wave 1. Ini wave 2. Bukan 2 ni. 2 ni kat sini. Bukan. Ini wave 4. Kalau kita lukis macam tu. Ini wave 4. Ini wave 4. Kita macam ni. Ini wave 4. Alah. Ni maksud saya. DXY. Kalau dolar buat pergerakan ini. Kalau dia habis dan jatuh daripada semasa. Ini dia punya structure. Ini wave 1. Ini wave 2. Ini wave 3. Ini wave 4. Lepas tu kita ada tunggu wave 5. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia jadi macam tu. AUD. Bukan NZD. NZD tak buat NZD tak. AUD. Thank you, Rusli. Okay. Kalau dia truncated, itu adalah, inilah 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan anda sedang tunggu primary 5, ini 1 biru, ini 2 biru. Faham? Ini kita lukis dahulu. Dulu kita lukis macam ni. Sebab kita jangka dia buat pembetulan yang besar berdasarkan indikator kat sini menunjukkan bahawa kita sedang, ini duk reset balik lah pula. Okay. Kita sedang melakukan correction. Ini dekat daily punya. Kita sedang melakukan correction kepada structure ini. Nampak? Ini terkeluar. Sebab itu kita tandakan dia sebagai benda ni. 1 dan 2. Satu kita lukis berdasarkan ini. Berdasarkan ini. Faham? Nampak dah macam mana anda nak letakkan faham structure market. Macam mana anda kaitkan. Nak kaitkan tu yang ambil masa. Yang nak kaitkan tu ambil masa. Don't worry. Chart saya semua cerita satu cerita. Ini berdasarkan chart sahaja tau. Dan anda ambil correlation. Benda-benda ni tolong ambil. Sebelum otak saya ni tak berjalan. Faham? Saya ada buat satu buku. Saya hantar kepada orang tu. Tunggu dia patutnya bulan... dah tahu cerita lah. Dia pasal COVID-19. Tapi insyaAllah buku tu akan diterbitkan. Sebab kalau saya buat, itu kos kepada saya. Faham tak? Ada orang menggunakan material ni untuk nak dalam dia punya bukan kat Malaysia, untuk dia punya website. Okay. So kalau saya keluarkan free dan edarkan, itu boleh mengganggu bisnes dia. Salah seorang daripada kumpulan saya, itu boleh mengganggu bisnes dia. Jadi saya come up with a solution. Dia akan terbitkan buku tu. Harga dia tak akan mahal. Harga dia tak akan cecah 200 lebih. Taklah. Kita kat Malaysia ni anda tahulah. Bila orang buat PDF apa semua, nanti akan ada lah kopi tu kan. Itu bagi 2-3 minggu ada lah. Jadi kalau dia terbitkan buku tu nanti, saya akan bagi tahu. Ambil kat situ.
Kat Malaysia ni nanti akan ada lah PDF. Saya tak jual buku, anda ambil lah. Okay. Original work dia daripada saya. Dia orang ada lah letak lain-lain sikit. Ada 18 tambahan. Tapi tak ada. Tak jauh daripada apa yang kita cerita ni. Okay. Termasuklah portfolio tu. Termasuklah ETF. Termasuklah instrumen Euro Yen, Euro JPY. Euro Yen tu adalah STIR, Short Term Interest Rate. Bukan Euro Yen EJ. Bukan. Benda tu dah discontinued dekat Japan. Dulu itu adalah satu indikator untuk nak tengok market risk off. Tak apa, nanti akan ada benda tu. Nanti dia ada masalah sikit pasal COVID-19 lah. Bukan COVID-19 ni kat Malaysia je. Jadi whole world lah. Okey. Ada soalan mengenai benda ni? Saya tahu itu akan ambil masa yang berminggu. Kita akan jelaskan mengenai portfolio tu nanti. Itu minggu depan. Sambil-sambil tu kita akan masuk balik kepada cerita mengenai structure market. Kita kaitkan kepada portfolio tu semua. Itu minggu depan. Jangan miss. Saya tahu ada semua tak miss. Itu yang bestnya. Okey, jadi kita masuk ke topik kita. Sebelum kita masuk cerita portfolio ni. Jadi sebelum kita cerita pasal portfolio,